A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Robiah binti Muhammad Zulkifli, pelajar ijazah Usuluddin semester 8, nombor matrik 200108113. InsyaAllah Ana akan membentangkan sedikit berkaitan dengan tugasan saya bagi subjek At-Tafsir At-Tahlili, kod subjek DTT 4013 yang bawah kendalian pensyarah Ustaz Asfar bin Suhaimi. Tajuk tugasan saya adalah Tafsir Surah Al-Anfal ayat 1 hingga 4. Antara isi kandungan yang terdapat dalam tugas saya ini adalah yang pertama berkenaan dengan nama surah dan maksudnya. Yang kedua adalah pembahagian antara ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga adalah matlamat surah. Yang keempat adalah terjemahan dan huraian ringkas bagi setiap ayat yang terkandung dalam surah Al-Anfal ayat 1 hingga 4. Baik, seterusnya Ana akan terangkan berkaitan dengan huraian ayat pertama hingga ayat keempat. Yang pertama, huraian ayat pertama mengenai pembahagian harta rampasan perang, iaitu ghanimah yang mesti diserahkan kepada Allah dan Rasulnya serta ketaatan kepadanya. Maksudnya umat Islam perlu taat dengan perintah Allah dan Rasul dalam pembahagian harta rampasan perang. Seterusnya, huraian ayat kedua menekankan berkaitan dengan sifat orang-orang beriman yang takut kepada Allah, iaitu bertawakal dan bertambah imannya apabila membaca ayat-ayat Allah. Huraian ayat ketiga menghuraikan ciri orang beriman, yakni mereka mendirikan solat dan menafkahkan rezeki mereka. Seterusnya, ayat keempat menyebut balasan untuk orang beriman yang mencapai darjat tinggi di sisi Allah dengan keampunan dan rezeki yang mulia. Apa yang saya faham berkaitan dengan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni membawa maksud ghanimah, iaitu harta rampasan perang, yang mana dia ada membincangkan berkaitan dengan kisah perang Badar semasa, selepas dan sebelum lah. Lepas tu juga dalam surah Al-Anfal ni terdapat juga menceritakan pertolongan Allah ni ada kepada orang-orang Islam, sangat dekat dengan orang-orang Islam, di mana Allah memberikan kemenangan yang besar jugalah kepada orang Islam semasa perang Badar. Dan dia menceritakan berkaitan dengan harta rampasan perang ni, yang mana harta rampasan perang ni merupakan hak milik Allah dan Rasul. Jadi ada berlakulah salah faham antara orang Islam yang dikeluar berperang di perang Badar tu. Dia ada silap faham berkaitan dengan harta rampasan perang. Jadi berlakulah turunlah ayat berkaitan dengan harta rampasan perang ni hak milik Allah dan Rasul lah. Sekali itu sahajalah. Wallahu a'lam. Satu, dalam surah Al-Anfal, yang pertama adalah menjaga ketakwaan kepada Allah. Allah mengingatkan pentingnya ketakwaan, terutama dalam situasi konflik atau pembahagian harta. Ketakwaan ini akan menjaga hati agar tetap bersih dan adil serta tidak mengutamakan kepentingan peribadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan sesama manusia. Ayat ini juga menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Allah menginginkan umat Islam untuk menjaga persaudaraan dan menghindari perselisihan yang timbul akibat harta atau hal-hal duniawi. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya.
Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bukti keimanan yang sejati. Dalam konteks ini, ketaatan meliputi mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala tentang pembahagian harta dan menjaga persaudaraan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Antara iktibar yang kita dapat ambil berdasarkan surah Al-Anfal ayat yang kedua adalah yang pertama, bila kita tengok dalam surah Al-Anfal tu disebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Di situ disebutkan bahawa apabila orang yang beriman ni apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, rasa menunjukkan yang ada rasa gemetar dan takut kepada Allah, takut kepada ancaman-ancaman Allah, larangan-larangan Allah yang Allah sebutkan dalam Quran, takut kepada azab Allah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Jadi yang kedua adalah dalam kita baca Al-Quran ni, kita kena hadirkan hati kita. Jangan kita sekadar baca, tapi hadirkan hati kita supaya apa yang disampaikan Al-Quran tu sampai juga kepada hati kita. Dan yang ketiga adalah dalam apa-apa perkara yang kita buat, yang kita kena ingat adalah kita kena tawakal kepada Allah setelah kita berusaha, setelah kita dah menggembeling tenaga dengan sepenuhnya, kita perlu tawakal kepada Allah. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Untuk soalan ibrah surah Al-Anfal ayat 3 hingga 4, banyaklah kita dapat ambil daripada ayat 3 hingga 4 surah Al-Anfal ni. Salah satunya adalah kita dapat tengoklah sifat orang mukmin tu, kerana sebab dalam surah Al-Anfal tu ia ada cerita tentang tentera mukmin ni, walaupun dia berperang, dia tak pernah lah tinggal solat, dan dia ni selalu menginfakkan harta dia lah dalam jalan untuk ketegakkan Islam. Dan yang kedua, patuh kepada arahan Allah dan Rasulnya. Untuk yang ni, kita dapat tengok dan kita dapat ambil lah bahawa tentera mukmin ni, walaupun arahan tu adalah satu arahan yang boleh mengorbankan nyawa mereka sendiri, dia tetap dia tetap patuhlah arahan Allah Rasulnya. Contoh, Allah Rasul suruh pergi dan mereka ikut apa yang Allah dan Rasul dia suruh. Yang ketiga adalah adil dalam pembahagian harta. Untuk yang ni, kita dapat tengoklah Allah ni dia bahagikan dengan adil harta ghanimah tu. Walaupun ada tentera, ada di antara kalangan tentera tu dia baloh, tapi Allah nak tersiwi saya baloh tu, Allah bahagikan dengan adil lah harta ghanimah tu. Wallahu a'lam. Baik, pengajaran dan kesimpulan yang kita dapat ambil adalah dalam ayat 1 hingga 4 ini menekankan bahawa kepatuhan kepada Allah dan Rasul adalah tanda keimanan dan ketenangan serta keharmonian dalam masyarakat boleh dicapai melalui pelaksanaan ajaran-ajaran ini. Akhirnya, nak harap kita dapat mengamalkan prinsip-prinsip keadilan dan keimanan ini untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.